Mekar sejambak bunga kejora, gugur sekuntum di tepi payang. Marilah sahut sarana negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam negaraku Malaysia. Saya Muhammad Haziq Aiman bin Zurizal dari SMK Taman Muastin. Pada hari ini, saya akan mengulas tentang sebuah buku yang berjudul Kapal Terakhir di Dunia. Buku ini mempunyai 3 episod dan di tangan saya ini merupakan episod yang pertama. Buku ini telah diterbitkan oleh Iman Publication dan telah dikarang oleh seorang penulis yang sangat terkenal iaitu Timi Abdullah. Buku ini menceritakan tentang umat manusia yang tinggal dan menjalani kehidupan mereka di dalam sebuah kapal yang sangat besar dan terletak di tengah-tengah lautan. Kapal tersebut dikenali sebagai Boko. Pada tujuan asalnya, Boko ini dibina adalah untuk melindungi manusia daripada ancaman tsunami. Namun, ratusan tahun kemudian, kapal ini masih tetap digunakan atas tujuan yang sama. Di dalam Boko terdapat 3 aras. Aras tinggi, aras tengah dan juga aras lantai. Setiap aras ini dibahagikan mengikut tahap kesihatan manusia masing-masing. Aras lantai sudah tentu mereka yang mempunyai masalah pelbagai penyakit dan peluang untuk mereka hidup adalah sangat tipis. Di dalam aras lantai ini terdapat 3 sektor dan setiap sektor ini mempunyai tugas dan peranan mereka yang tersendiri. Sektor yang pertama ialah sektor biru. Sektor biru berperanan sebagai pemburu. Mereka akan keluar memburu dan akan menangkap hasil hidupan akuatik sebagai sumber protein, khususnya ikan. Sektor yang kedua ialah sektor kuning. Sektor kuning berperanan sebagai jurutera. Mereka akan memastikan sistem dan juga peralatan yang berada di dalam buku ini berada dalam keadaan yang terbaik. Sebulan sekali mereka akan keluar untuk memeriksa kapal Boko supaya berada dalam keadaan yang selamat. Sektor yang ketiga ialah sektor hijau. Sektor hijau berperanan sebagai petani dan juga pengembala. Mereka akan menanam sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan juga akan mengembala kambing sebagai sumber protein apabila sektor biru tidak keluar memburu. Watak utama di dalam cerita ini ialah Arya. Arya merupakan budak belasan tahun dan tinggal bersama adiknya Ana. Ana kebiasaannya akan dijaga oleh Niha yang merupakan jiran kepada Arya apabila Arya keluar pergi menjalani latihan memburu. Walaupun umurnya yang masih belasan tahun, namun Arya mempunyai semangat dan cita-cita untuk menjadi seorang pemburu yang sangat terkenal dan handal. Arya mempunyai seorang bapa yang sangat terkenal dan disebabkan itu, kebanyakan penduduk di sektor biru ini mengenali Arya. Arya mempunyai seorang bapa yang bernama Vuk. Vuk merupakan seorang yang sangat handal dan telah banyak menabur jaksa kepada Boko. Sebagai contoh, Vuk telah menangkap beberapa ikan paus yang sangat besar dan perkara ini telah menyebabkan penduduk-penduduk di sektor biru menyanjung Vuk. Namun, walaupun Vuk mempunyai kehandalan dalam memburu, sikap Vuk itu tidak digemari oleh ramai orang. Vuk hanya mementingkan diri sendiri sahaja. Namun, tidak seperti Arya. Arya merupakan seorang yang mematuhi undang-undang Boko. Sebagai contoh, pada suatu malam, Arya ternampak bapanya telah membawa barang terlarang masuk ke dalam rumah mereka. Perkara ini telah disaksikan oleh Arya. Lantas daripada itu, Arya terus memaklumkan perkara tersebut ke askar-askar Boko, menyebabkan Vuk telah dicari oleh askar-askar Boko. Namun, keesokan harinya, Vuk secara tiba-tiba gaib.
Kajian demi kajian dan selidik demi selidik mendapati bahawa Vuk telah mati dibunuh. Perkara ini telah menyebabkan Arya telah dituduh sebagai pembunuh dan dalang di sebalik kematian bapanya. Melihat perkara itu, Arya mengambil keputusan untuk menjadi seorang doka. Pada ketika itu, terdapat suatu proses di mana kapal bokor ini harus diselenggara yang dikenali sebagai docking. Docking dilakukan biasanya oleh mereka-mereka yang mempunyai kehandalan di luar bokor seperti Vuk. Namun disebabkan kematian Vuk, Arya mengambil keputusan untuk mengambil tempat bapanya kerana dia merasakan dia bertanggungjawab terhadap kematian bapanya. Namun persoalannya, siapakah pembunuh sebenar Vuk? Baiklah, pengajaran di dalam cerita ini ialah kita seharusnya membuang sikap mementingkan diri kerana dalam cerita kapal terakhir di dunia ini, mereka hidup dalam keadaan yang sangat genting. Sikap mementingkan diri itu hanya akan memakan tuannya sendiri. Baiklah, kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya bertumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.